Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat Al-Mubarak kepada semua pelajar 5 pendeta. Okey, hari ini kita buat kelas secara menonton YouTube. Ya, kita tak buat dalam Google Meet. So tajuk hari ini ialah tajuk baru, penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank. So boleh tengok. Hari ini kita nak tengok konsep-konsep dulu berkaitan dengan penyata penyesuaian bank. Okey. Baik, masih lagi dalam modul 3 Perkawanan untuk kawalan dalaman bersurat 74. Boleh tengok buku teks. Okey, seperti yang kita tahu, buku tunai ni merekod semua duit masuk, semua duit keluar. Disebabkan tunai dengan bank ni adalah aset. Aset tambah sebelah debit. Ini sebelah debit, duit masuk. Ini sebelah kredit, duit keluar. So itu yang kita rekod di syarikat kita, di pejabat kita. Disebabkan kita menggunakan medium cek sebagai medium pertukaran, maksudnya apabila benda itu sampai di bank, bank akan dapat tahu semua urus niaga kita dan bank pun akan rekod semua urus niaga kita di bank. Semuanya tiap-tiap bulan bank akan hantar dekat kita satu penyata bank memaklumkan kepada kita semua urus niaga yang telah kita buat dengan menggunakan cek. Cumanya dia penyata bank, duit masuk, duit bank kita di bank, duit masuk dia terbalik. Duit masuk dia sebelah kredit. Duit masuk sebelah kredit. Duit keluar sebelah debit. Tengok terbalik terbalik. Songsang, dia kata songsang. Okey. Maksudnya kalau kita catatan yang normal ni, catatan yang normal. Kalau kita rekod 5,000, kalau kita ada baki 5,400, maksudnya dekat penyata bank pun ada baki 5,400. Kemudian kita rekod ada duit masuk daripada Audi 8,000. Dekat penyata bank pun akan rekod 8,000 sebelah kredit. Tengok, ni sebelah debit, ni sebelah kredit. Ni ada duit keluar. Kita bayar dekat pembekal Miqdad ni. Nombor cek dia 203, jumlah 800. Kita pun rekod songsang sebelah debit 800. Maksudnya di hujung bulan kita akan dapat baki HB dia 15,600. Dekat office kita rekod 15,600. Sepatutnya dekat bank pun 15,600. Okey. Macam tu. Ini penyata, ini yang normal. Normal, tak ada masalah apa-apa. Okey. Sekarang kita tengok yang tidak normal. Yang tidak normal. Macam mana kita nak tahu normal tak normal? Kita tengok baki BB yang baru tu, buku tunai kita 7600. Tapi bila kita dapat penyata bank, tengok baki duit kita kat bank tak sama. Ada 7550 saja. Macam ni jam kan? Bila tak sama ni kita kena kenal pasti kenapa dia tak sama. Bila dah kenal pasti, kita kena buat something. Kita kena buat penyata penyesuaian bank untuk kita samakan kembali baki buku tunai dengan penyata bank. Kita tengok pasal apa tak sama. Kita tengok slide seterusnya. Okey, punca pertama yang menyebabkan baki di buku tunai tak sama dengan baki di penyata bank ialah kita ada rekod di buku tunai. Dekat buku tunai ada rekod yang kita telah buat, tapi dekat penyata bank tiada, tak ada rekod. Pasal apa? Kita tengok ada dua sebab dekat sini. Pertama ialah deposit belum kredit. Yang kedua ialah cek belum kemuka. Cikgu singkatkan dia nama DBK dan CBK. Okey, apa dia deposit belum kredit? Deposit belum kredit ni maksud dia, ada pelanggan yang berhutang dengan kita. Dia bayar hutang dia dekat kita. Ni ABT ni, akaun belum terima. Dia bayar hutang dekat kita guna cek. Kita dapat cek tersebut. Kita dapat cek tersebut. Tapi kita tak kita tak serahkan cek tu dekat bank. Kita tak bagi. Bila kita tak bagi dekat bank, kita rekod dekat buku tunai kita. Tapi bila kita tak bagi dekat bank tak tahu. Bila bank tak tahu, dia tak akan rekod dalam transaksi kita di bank. Maksudnya bila bank tak tahu, nanti bila keluar penyata bank tak ada maklumat tersebut. Itu menyebabkan baki kita tak sama. Yang masalahnya, apa isu dia ialah
kenapa kita tak bagi dekat bank? Mungkin kita simpan cek tu. Cek ni dia boleh tahan 3 bulan. 3 bulan. Kita pun simpan. Kita param cek tu. Kita tak bagi dekat bank. So bank tak tahu. Adapun kadang-kadang kita bagi dekat bank, tapi kita bagi hujung bulan. Kita bagi hujung bulan. Bila bagi hujung bulan, bank tak dalam proses. Bank biasanya akan proses ambil masa juga, 2-3 hari. Bila kita bagi hujung bulan, so tak keluar lah nyata dalam bulan tu. Dia akan keluar dalam nyata bulan depan. Kan? Ini yang pertama. Kita belum depositkan cek tersebut ke dalam bank. Sebab tu dia kata deposit belum kredit. Ini yang pertama, masalah yang pertama. Masalah kat kita lah. Masalah kat kita. Kita yang tak submit cek tersebut kepada bank. Adapun kita dah submit, tapi kita submit hujung bulan. Lewat. Okey. Sebab yang kedua ialah cek belum kemuka. Cek belum kemuka. Ini kita pula. Ini pembekal ni akaun belum bayar. Kita ada hutang dengan dia. Kita keluarkan cek, scraping cek, kita bagi kepada pembekal. Sama juga kes. Pembekal ni peram cek kita. Dia simpan, dia tak serah kepada bank. Bila cek tersebut tak sampai dekat bank, bank tak tahu. Bila bank tak tahu, macam mana dia nak rekod urus harga tersebut? Dia tak tahu. Sebab tu dalam nyata bank tak keluar urus harga tersebut. Adapun kadang pembekal ni dia submit juga cek, tapi dia submit hujung bulan. Bila hujung bulan, bank tak sempat nak proses lagi. Ternyata bank dah keluar. Ini antara dua sebab. Yang pertama, punca yang menyebabkan baki tidak sama. Ini yang punca pertama. Okey, kita tengok punca yang kedua. Next slide. Okay, next slide. Dekat penyata bank ada maklumat, tapi dekat buku tunai tak ada. Kita tak rekod, tapi bank rekod. Apa sebab dia? Yang pertama ialah cek tak laku. Dia berlaku cek tak laku. Cek tendang. Cek tendang. Maksudnya kita keluarkan cek, tengok duit tak ada dalam bank. Bank tendang cek tersebut. Lepas kita dapat penyata bank, baru kita tahu bahawa cek tersebut telah ditendang. Kalau tak, kita tak tahu. Okey. Kedua ialah ada duit masuk dalam bank. Ada duit masuk dalam bank, bank tahu, tapi kita yang tak tahu. Kita tak tahu. Apa dia yang pertama? Faedah atas simpanan. Maksudnya bank bagi kita faedah. Duit kita bertambah dalam bank. Tapi kita tak tahu. Selagi tak dapat penyata, kita tak tahu. Kata, bulan tu dapat ada faedah atas simpanan. Yang kedua ialah pindahan kredit. Ada duit masuk daripada mana-mana syarikat yang transfer duit kat kita, atau pembekal transfer kat kita, kita tak dimaklumkan. Bila dapat penyata bank, baru kita tahu, ada duit masuk lagi. Ini menyebabkan baki tidak seimbang. Baki tak sama. Yang ketiga ialah dividen. Bank bagi kita dividen. Kita memang kita tak tahu dividen ni, sehingga kita dapat penyata bank baru kita tahu. Disebabkan kita tak tahu benda-benda ni, sebab tu kita tak rekod dalam buku tunai. Dekat penyata bank ada, dekat buku tunai tak ada, dia tak rekod. Okey, yang ketiga, ada duit keluar daripada bank kita, tapi kita tak tahu. Tapi bank tahu. Bank tahu. Apa dia? Bank, kita kena bayar buku cek dengan charge bank. Bank kenakan charge kat kita. Duit dah keluar dah, kita tak tahu pun. Sehinggalah kita dapat penyata bank, bulan ni kena charge rupanya. Duit dah kurang. Yang kedua ialah perintah sedia ada. Kita arahkan bank untuk bayar pada tarikh sekian. Sebenarnya kita tahu kan. Tapi kita tak tahu bila bank nak buat benda tu. Disebabkan banyak, kadang-kadang kita lupa. Bila dapat penyata bank, baru kita ingat, kita ada buat perintah sedia ada. Okey. Yang seterusnya ialah faedah atas overdraft. Maksudnya bank kenakan kat kita faedah kalau duit kita kurang. Tapi bank lepaskan juga cek tersebut. Bank lepaskan juga cek tersebut. Tapi kenakan charge. Contoh duit kita ada 100 saja, tapi kita tulis cek 1000.
Sepatutnya tak boleh lah kan. Sepatutnya tak boleh lah, cek tenang lah. Tapi disebabkan kita ada repo yang baik dengan bank, bank lepaskan cek tersebut. Tapi dengan ada hutang dengan bank, dan kita kena bayar faedah atas overdraft. Okey. Okey. Yang punca ketiga ialah berlaku kesilapan catatan di buku tunai. Kita tersilap rekod. Tersilap rekod. Itu ni tak tahu fikir apa, tak tahu kan. Tengok, asal 8,400. Kita rekod betul lah 8,400. Mai kat Auni ni, duit masuk kita rekod 800. Tapi bila dapat penyata bank, baru kita sedar bahawa kita tersilap rekod. Sepatutnya 8,000, kita pergi rekod 800. Tertinggal 1-0. Jam. Kan? Kemudian tengok pembukaan Mikdad, kita rekod 80. Kita bayar dekat dia 80. Bila dapat penyata bank, kita tengok, pasal 800. Rupanya kita tersilap rekod, tertinggal 1-0. Jam lagi. Kan? Tak tahu itu fikir apa, masalah apa, semua tertinggal 1-0. So, bila kita tersilap rekod, kita tersalah angka, so akan memberi kesan kepada baki BB. Baki BB buku tunai 9120. Kita ingat duit kita ada 9120. Rupanya bila kita dapat penyata bank, hakikatnya duit kita ada 15,600. Memang mana tak betul. Bila tak betul ni kita kena betulkan. Ni kita cikgu akan tunjuk dalam slide yang lain ya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi dalam siri video yang kedua, insya-Allah. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.